Sememangnya, sukan pemotoran sesuatu yang tidak asing di Malaysia ini. Tapi tahu ataupun tidak, di sebalik kerancakan sukan beroda ini, industri permotoran juga rancak melahirkan tenaga kerja mahir menerusi institusi yang menjurus kepada teknologi ini. Dan hari ini saya berada di Akademi Kemahiran Belia Motorsport yang terletak di Temerloh Pahang untuk mengetahui bagaimana agaknya kerjaya juru teknik bagi motorsport ini dilahirkan. Jadi kalau nak tahu macam mana, jom ikut saya. Akademi Kemahiran Belia Motorsport atau AKBM ditubuhkan di bawah Kementerian Belia dan Sukan pada 2012, kini beroperasi sepenuhnya di bawah pengurusan Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara yang terletak di Temerloh Pahang. Selaras dengan penubuhan AKBM, pihak Kementerian Belia dan Sukan mensasarkan keluaran tenaga kerja mahir dalam bidang teknologi sukan bermotor tempatan dan antarabangsa. Sebenarnya saya cukup teruja untuk mengetahui tugasan juru teknik sukan pemotoran dan juga bagaimana konsep pembelajaran dekat sini. Tadi datang pun dengan kereta yang diusahakan dekat sini bersama dengan individu-individu yang cukup penting. Tapi sebelum tu, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, saya teruslah bersama dengan tetamu kita yang pertama kan, Encik Ahmad Saifuddin, iaitu Ketua Unit SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, betul? Ini orang penting dekat sini ni. Okey, sebelum kita cerita lebih lanjut lah kan, sebenarnya ramai yang tertanya-tanya termasuklah diri saya sendiri kan, objektif penubuhan jurusan ini dekat sini. Objektif penubuhan jurusan ini adalah bagi memenuhi keperluan tenaga mahir industri sukan pemotoran di luar dan di dalam negara. So ada need ataupun keperluan daripada industri tentang juruteknik sukan motor. So kami menjalankan amanah tersebut untuk memenuhi keperluan tersebut. Ramai juga yang mungkin teruja dan tertanya-tanya, apakah kata bukan syarat tapi pengambilan, bagaimana cara pengambilan pelajar dekat sini? Cara pengambilan pelajar adalah kita melalui UPU, sistem online UPU. Pelajar akan mendaftar melalui UPU dan ada kriteria dan juga syarat utama dia. Antara syarat dia adalah syarat kemasukan dia perlu ada sijil Kemahiran Malaysia tahap 2 mekanik kendaraan motor dan untuk melayakkan diri sambung ke mekanik jurusan sukan motoran 4 roda tahap 3. Itu pertama. Ya, saya. Itu saja. Dan syarat-syarat lain yang diperlukan adalah pertama, mestilah warga negara Malaysia. Kedua, umur antara 18 hingga 20 tahun. Ketiga, sihat tubuh badan. Keempat, yang paling penting, ada syarat minimum iaitu mempunyai tahap 2 sijil Kemahiran Malaysia mekanik kendaraan motor ataupun yang sealiran dengan dia. Okey, banyak yang saya dah tahu ni asas ni lah kan untuk belajar dekat sini. Mungkin ramai yang dah teruja dah boleh tengok sijil masing-masing kan. Tapi banyak lagi yang saya perlu tahu. Saya kena saksikan sendiri bagaimana agaknya pembelajaran dekat sini. Banyak lagi yang kita akan bongkar semuanya tentang di sini. Selain menyelenggara dan terlibat dalam modifikasi jentera perlumbaan, pelajar AKBM juga turut berpeluang merasai sendiri tugasan sebagai juruteknik sukan bermotor apabila menyertai pelbagai acara seperti rally, drift, drag dan endurance. Kalau tadi saya bersama dengan Encik Ahmad Saifuddin dan kini saya bersama dengan tetamu yang turut sama menyambut saya di awal tadi bersama dengan Encik Ahmad Saifuddin kan? Inilah dia orang penting, Cik Shazli Farid kan? Merupakan salah seorang tenaga pengajar bahagian teknikal di sinilah. Okey, seperti mana kita sedia maklum, teknik pembelajaran terbagi kepada dua konsepnya kan, teori dan juga amali. Tetapi kalau di akademi ini para pelajar perlu melalui sesi teori terlebih dahulu sebelum layak bergelar sebagai seorang juruteknik sukan pemotoran. Jadi saya nak tanyalah Encik Shazli ni kan, bagaimana pelajar, penerimaan para pelajar di sini? Adakah mereka ni sebelum masuk ke sini perlu ada latar belakang sukan pemotoran atau bagaimana? Okey, secara amnya pelajar-pelajar kita yang diterima masuk, ditawarkan masuk ke sini, secara amnya diorang ni memang mereka ni dah ada latar belakang seperti apa yang dimaklumkan di awal oleh ketua unit saya tadi. Kita ada pelajar ni perlu memiliki sekurang-kurangnya sijil tahap 2 SKM, mekanik kendaraan motor atau yang sealiran dengannya. Jadi secara amnya kita tahu pelajar-pelajar telah memiliki latar belakang dan sedikit sebanyak pengetahuan berkenaan dengan ilmu otomotif. Jadi bila diterima masuk di sini kita menyambung pengajian di tahap 3 yang mana daripada tahap 1, tahap 2 dan kita sambung ke tahap 3 lah. Jadi daripada segi penerimaan pelajar-pelajar ni kita faham pelajar kita datang dari pelbagai latar belakang. Jadi ada yang
zero knowledge. Ada yang langsung tidak ada memang hanya tahu otomotif saja. Tidak tahu apakah itu sukan pemotoran. Yang mana sukan pemotoran ni memerlukan disiplin yang tinggi, ketangkasan, fokus. Kalau tak ada tu semua, mungkin sukar dia di masa akan datang duduk dalam bidang sukan pemotoran. Selain daripada itulah kan, kita dah tahu dah bagaimana konsep pembelajaran dekat sini kan, masing-masing teruja. Tapi yang menjadi tanda tanya saya sendirilah kan, mereka dah habis belajar, apa yang mereka akan jadi? Apabila dia habis, kebiasaannya dia orang boleh duduk dengan mana-mana syarikat ataupun pasukan-pasukan sukan bermotor yang ada di luar. Sebab di Malaysia ni sukan bermotor kita, grassroots kita dah mula membangun. Jadi kita mungkin ada banyak pelumba, tapi kita tak ada juruteknik. Kita kekurangan yang amat juruteknik. Jadi dekat situ key point kita di sini, Akademi Kemari Bermotorsport, untuk lahirkan juruteknik yang berkemahiran. Jadi sekarang ni Cik Shazli, saya difahamkan ada kelas yang mungkin Cik Shazli akan bawa saya tunjuk saya bagaimana agaknya suasana pembelajaran dekat sini. Boleh Boleh. Jomlah kita ke mana agaknya tujuan kita Bilik di sana. kuliah satu. Bilik kuliah 1. Ayuh kita. Secara keseluruhannya, sesi akademik sijil lanjutan teknologi sukan permotoran 4 roda meliputi 70% latihan amali dan 30% teori. Pendaftaran 2 kali setahun iaitu pada bulan Januari dan Julai. Memandangkan AKBM merupakan institusi tunggal yang menawarkan sijil dalam bidang teknologi sukan pemotoran 4 roda dan sentiasa mendapat permintaan tinggi, pemohon disaran mempunyai asas dalam bidang otomotif. Setelah hampir 1 dekad beroperasi, penubuhan AKBM kini diiktiraf sebagai platform terbaik untuk melahirkan juruteknik sukan bermotor berkemahiran tinggi. Saya sebelum masuk, saya biasanya YouTube ataupun TV sebab tengok macam mana teknikal lah, kerja-kerja teknikal yang diorang lakukan lah. So belajar daripada situ lah dulu. So bila datang sini tu at least ada basic dia agak. Biasanya ni pengaruh kawan-kawan dekat kampung. Lepas tu banyak tengok video dekat YouTube. Jadi terpengaruh, jadi nak belajar macam mana kereta ni boleh diubah suai macam ni. Macam mana dia boleh laju kereta, apa yang perlu buat dekat jentera tu. Mula nak cari pengalaman lah dengan bekerja kat syarikat-syarikat sukan pemotoran. Lepas tu kalau ada rezeki mungkin nak tubuhkan syarikat sendiri. Cari dulu pengalaman dekat tempat-tempat motorsport lain, juruteknik lain. Dan bila dah ada pengalaman dah banyak, ingat nak buka bengkel sendiri. Jadi sekarang ni saya difahamkan ada sesi latihan amali bersama salah seorang tenaga pengajar kat sini iaitu Encik Salahuddin kan? Ya, saya. Jadi kita nak tengoklah apa yang sedang dilakukan. So sekarang saya akan ajar macam mana orang nak gunakan alat yang saya tunjuk tadi tu. Apa nama alat dia? Sejak era 90-an, industri sukan permotoran tempatan sudah mula bergerak aktif dan sehingga kini Malaysia tidak pernah gagal dalam melahirkan ramai pelumba berbakat untuk mewakili negara di peringkat dunia. Seiring dengan pencapaian membanggakan itu, keupayaan juruteknik sukan permotoran juga, khususnya anak tempatan, perlu diberi perhatian melalui sokongan pelbagai pihak. Di AKBM, latihan amali merupakan medium terpenting untuk memastikan pelajar mendapat asas yang cukup dalam bidang teknologi permotoran. Melalui sesi ini, pelajar dapat mengenali lebih dekat mengenai komponen asas jentera perlumbaan, mengetahui teknik modifikasi dan bekerja sebagai satu pasukan. Ketika berada di AKBM, Nini berpeluang melihat sendiri sesi latihan amali mengenai air-fuel ratio iaitu nisbah campuran bahan api dan udara di dalam ruang pembakaran enjin yang dikendalikan oleh tenaga pengajar, Encik Salahuddin. Tidak dapat dinafikan, peranan ataupun fungsi juruteknik sukan permotoran ini bersama dengan pasukan mereka dalam perlawanan sama ada tempatan mahupun antarabangsa yang berjaya sehingga gah membawa nama Malaysia
di mata dunia. Kalau tadi kan kita dah saksikan bagaimana suasana di dalam kelas, teknik pembelajaran secara teori dan juga kita dah saksikan bagaimana konsep pembelajaran ataupun kaedah secara amali. Bersama Cik Salahuddin adalah salah seorang petugas bahagian teknikal di sini. Jadi saya tertanya-tanya lah tadi tu kan Cik Salahuddin kan, para pelajar berkumpul dan juga ada kejap hidup enjin, kejap mati enjin. Sebenarnya apa yang diajarkan sebentar tadi tu? Saya mengajar untuk tajuk saya tu di bawah tajuk Motorsport Powertrain Technology. So saya mengajar untuk macam mana nak menggunakan alat ni lah, innovate. Okay, innovate ni kita nak tahu berapakah fuel ratio current pada kenderaan lah semasa. Maksudnya enjin tu running, berapakah bacaan fuel ratio yang sesuai. Berapa dia keluar reading dia. Tujuan dia kita nak tahu enjin kita tu selepas modification tu selamat tak selamat, minyak tu cukup tak cukup. Tu benda-benda macam itulah. Dan saya difahamkan ada waktu juga para pelajar ni dia turun ke lapangan dalam kejohanan pemotoran dalam waktu-waktunya lah kan. Jadi apa peranan para pelajar ni di lapangan dalam waktu kejohanan tu? Okey, tujuannya dia di bawah tajuk on-site operation setup lah. Maksudnya pelajar ni kita akan bawa pergi ke on-site, ke actual tempat dia. Sebab seperti mana kita tahu, sukan bermotor atau motorsport ni kita tak boleh dapat sekadar in-house training. Kita kena bawa dia pergi ke tempat yang sebenarnya. Sebab contoh masa-masa perlombaan, cara bekerja dia berbeza dengan di dalam bengkel. Di tempat sebenar dia ada dia punya situasi dia. Kita perlukan timing, kita perlukan dalam keadaan yang sebenar ni macam mana nak handle dia punya panik. So tak dapat dekat in-house, kita kena bawa keluar. Di samping tu bila kita bawa pelajar kita keluar, dia salah satu sebagai promosi lah. Orang luar nampak kita punya aktiviti, akademi ada pelajar-pelajar sukan bermotor. So sekarang tu secara langsung sebagai promosi pada luar lah. Jadi mereka belajar teknik yang sebenar, kaedah yang sebenar sewaktu perlumbaan. Itu adalah satu pendedahan yang terbaik untuk para pelajar sendiri kan Cik Salahuddin? Okey, apa-apa terima kasih banyak. Ni saya nak tengok kereta, boleh kot Cik Salahuddin bersama dengan saya ni kot. Kan? Kita tengok lebih sikit tentang kereta ini. Okey, ini kereta yang digunakan untuk kita punya jentera sebenar lah yang kita bawa pergi latihan dan juga untuk pelajar-pelajar belajar lah. Saya kan sebenarnya ada satu soalan. Apa beza automotif biasa dengan sukan pemotoran yang para pelajar belajar ni? Okey, kita terapkan dekat sini lebih kepada benda-benda yang portable, benda-benda mudah alih. Contohnya penjajaran roda di luar automotif biasa kita gunakan mesin, tapi di sini kita gunakan sistem secara manual. Ini apa yang kita nak terapkan kat pelajar-pelajar kita dengan dalam sesi amali lah. Encik Azhar kita. Salah seorang pengajar. Dalam geometri vehicle setup tu kita ada setup toe, kita akan ada setup camber, kita ada setup right head dan juga kita boleh semak cross weight kita. Pun sama je lebih kurang kita pasang. Selain mengenali fungsi enjin yang merupakan nadi kepada sistem sebuah kenderaan, pelajar-pelajar AKBM juga perlu mengetahui aspek teknologi seperti membuat penyeimbangan dan penjajaran tayar kenderaan secara manual. Kemahiran ini perlu dikuasai kerana peralatan moden menggunakan sistem berkomputer tidak disediakan ketika berada di lapangan. Bagi mendapatkan bacaan yang tepat, permukaan lantai atau tapak kenderaan perlu berada dalam keadaan sekata. Kedudukan lantai tidak rata akan mempengaruhi bacaan pada alat pengukur seterusnya menyebabkan implikasi pada tayar jika digunakan. Walaupun teknik ini agak sukar berbanding penggunaan peralatan moden, kekerapan latihan yang dijalankan membolehkan pelajar-pelajar AKBM menguasainya dengan baik. Langkah seterusnya ialah meletakkan semula kenderaan ke posisi asal iaitu di atas permukaan lantai yang telah diukur. Seterusnya, tali atau benang diikat pada tayar belakang dan ditarik secara lurus ke bahagian tayar hadapan. Peralatan asas seperti pembaris digunakan untuk merekod bacaan pada keempat-empat tayar. Penjajaran atau alignment penting untuk memastikan kedudukan tayar kenderaan sentiasa dalam keadaan baik dan mencengkam ketika berada di atas jalan raya. Setelah mendapat kedudukan tayar yang tepat, barulah bacaan direkodkan. Selain berfungsi ketika berada di lapangan perlumbaan, teknik penyeimbangan dan penjajaran tayar secara manual ini juga sebenarnya boleh diaplikasikan pada kenderaan persendirian. Lepas ni bolehlah cuba di rumah.
selain daripada Encik Salahuddin, ini juga merupakan salah seorang lah tenaga pengajar di sini yang menguruskan ataupun memberi kelas bahagian teknikal. Encik Azad Abdul Hamid. Kat baju pun dah ada nama. Sebenarnya kan tadi saya dah tengok tahu Encik Azad memberi kelas kepada para pelajarnya secara amali. Jadi ada satu persoalan. Saya tengok daripada jauh, apa yang dibuat? Apa yang dibuat? Ni nak tanya ni. Satu persoalan ni nak tanya ni. Boleh kita duduk aja Azad? Ini. Ada siap tali, siap ada batu pemberat orang guna selalu untuk memancing. Jadi apa sebenarnya yang diajar oleh Encik Azad tadi? Okey, ini adalah satu orang kata kaedah manual untuk membuat elemen kenderaan. Biasa kalau di luar, kenderaan dibuat elemen menggunakan kaedah orang kata komputer. Dia akan pergi kedai, dia akan buat elemen secara menggunakan sistem di kedai lah. Jadi kami di dalam motorsport ni, elemen ni dibuat secara manual. Okey, contohnya apabila berada di site ataupun tempat event perlombaan, kita takkan boleh bawa kenderaan kita keluar untuk buat elemen. Okey, jadi kita buat elemen secara manual di tempat kejadian. Contohnya di Litar Sepang dia ada pedok, kita buat kat situ. Jadi tujuan dia adalah dibuatkan kaedah ni secara manual lah. Itu je tujuan dia. Dikatakan sebelum ni yang mana perbezaan antara automatik dan juga sukan pemotoran. Betul. Ini salah satu contoh. Yang mana kalau automatik dia ajar secara menggunakan gadget segala teknologi yang ada, tapi sukan pemotoran manual semuanya. Ada tak antara cabaran-cabaran lah kan dengan para pelajar ni? Daripada serata negeri latar belakang yang berbeza, macam mana tu? Okey, mengenai cabaran mengajar tu memang orang kata sebagai cikgu ni memang cabaran nombor satu adalah orang kata nak menghadap ataupun melayan orang kata sikap masing-masing lah yang berbeza-beza latar belakang. Ada yang daripada bandar, ada yang daripada kampung. Jadi apabila dia dah bersatu, jadi kita cabaran tu nak blend dia orang jadi ikut kita punya peraturan tu agak orang kata cabaran jugalah. Tetapi apa pun keadaannya, apa pun cabarannya, saya yakin di akademi ini akan cuba memberikan yang terbaik sehingga para pelajar itu ada input yang sepatutnya. Betul kan? Betul. Terima kasih banyak Okey, atas sama-sama. kesudian bersama. Sekarang ni saya dah tahu apa fungsi tali dan juga batu pemberat ni. Sejak diperkenalkan 8 tahun lalu, Akademi Kemahiran Motorsport ini di bawah seliaan IKTBN Temerloh Pahang telah pun melahirkan ramai juru teknik dalam jurusan sukan pemotoran ini tanpa kita sedar kan. Dan hari ini saya rasa cukup bertuah kerana saya bersama dengan individu yang cukup penting iaitu pengarah IKTBN Temerloh sendiri. Jadi ini dah dia, Dr. Muhammad Yusof. Sihat Dr. Siap. Saya sebenarnya kan sehari anda berada dekat sini, tadi berada di bengkel dan menyaksikan sendiri bagaimana para pelajar dekat sini beraksi, bagaimana modul pembelajaran, kaedah pembelajaran dia kan, teori dan juga amali. Tapi saya nak tahu jugalah kan bagaimana agaknya kelaikan para pelajar ini selepas mereka keluar, adakah mereka ini boleh dijual, boleh terjual ataupun bagaimana kelaikan mereka selepas keluar ke boleh pasaran mereka. Bagi tahun 2019 didapati sehingga kini AKBM Akademi Kemahiran Belia Motorsport telah melahirkan seramai 123 orang graduan dan mereka ini telah mendapat pekerjaan dan kadar kebolehpasaran mereka ialah 91%, agak tinggi ya. Dan bukan saja dia punya gaji purata RM1,900 sebulan. Mereka ni bukan saja berkhidmat atau bekerja di Malaysia, tetapi sebahagian mereka juga bekerja di negara luar, ya, di peringkat antarabangsa. Contohnya ada di antara mereka yang bekerja dengan pasukan pemotoran yang bertanding di luar negara seperti contohnya di Spanyol, Spanyol, juga di Monza, Italy. Okey, apabila kita lihat jurusan yang ada di Akademi Belia Sukan Motorsport ni kan, di sini lebih menjurus kepada sukan empat roda. Ataupun mungkin ada doktor ada perancangan untuk mengembangkan kepada sukan dua roda? Memangnya di sini kita hanya menawarkan kursus ataupun program sukan motorsport
untuk kenderaan empat roda, four wheel. Jadi ini sebenarnya kita menawarkan program ni, kita tengok kepada permintaan daripada orang ramai dan juga industri. Jadi kalaulah ada permintaan untuk program dua roda di masa hadapan, di masa akan datang, dan permintaan itu datang daripada industri dan juga datang daripada permintaan orang ramai, terutamanya golongan belia. Saya percaya bahawa pihak atasan kementerian tidak akan menolaklah untuk memberi perhatian dan juga pertimbangan yang sewajarnya untuk mengadakan program dua roda pula. Tahniah sekali lagi doktor. Terima kasih sudi bersama dengan kami untuk iGen minggu ini doktor ya. Apa yang kami harapkan daripada iGen sendiri adalah semoga terus sukses dan terus membawa nama Malaysia gah di seluruh dunia. Banyak piala. Dahsyat. Mengagumkan. Itulah dia kan sebenarnya menjadi juru teknik permotoran ini bukan sesuatu yang mudah kerana mereka perlu melakukan operasi teknikal termasuklah menyelenggara dan juga membaik pulih kenderaan. Dan anda perlu tahu para pelajar di akademi ini mereka juga perlu melakukan aktiviti seperti menyediakan pasukan dan juga menyediakan jentera perlumbaan itu sendiri. Tak kisahlah untuk acara ataupun kejohanan perlumbaan sama ada di peringkat tempatan maupun di peringkat antarabangsa. Itu yang dahsyat tu. Dan kalau ditengok piala-piala ni semua, ini adalah penyertaan daripada akademi ini sendiri. Hasil daripada pelajar di kejayaan pasukan lah kita kata. Jadi nak tanya lah ni kan Cik Sazli, bagaimana agaknya pencapaian tertinggi pasukan AKBM ini setakat hari ini? Okay, Alhamdulillah bermula daripada tahun 2012 akademi ini ditubuhkan. Kita berusaha daripada scratch, maksudnya daripada zero, tak ada apa-apa langsung. Jadi kita mulakan dengan bila mulanya program ni, kita bangunkan jentera kita sendiri daripada kenderaan scrap, yang mana kita tak beli kenderaan pun. Kita ambil kereta scrap daripada institut lain, jadi kita gunakan kenderaan tu untuk dibangunkan jadikan jentera perlumbaan. Lebih kurang 2 tahun kita bangunkan dengan pelajar-pelajar. Kita sambil menjalankan latihan, sambil membangunkan kenderaan jentera yang sebenar. Jadi dibangunkan sepenuhnya oleh pelajar-pelajar bersama dengan pengajar lah. Jadi dari 2012 sehingga sekini dah 2020, pelbagai kejayaan kita dah tempuh. Kita pergi pelbagai acara sebenar. Okey, kita bawa pelajar kita selaku juru teknik sebenar. Jadi terdapat beberapa event kita pergi sepanjang 2012 ke 2020, di antaranya adalah Malaysian Rally Championship. Okey, yang sama-sama bersaing dengan pelumba negara. Kita ada juga lumba litar endurance 24 jam. 24 jam. Kita ada juga support, kita ada juga letak kita punya pelajar-pelajar ni secara apa orang kata latihan industri sebenar semasa acara berlangsung. Okey, antaranya adalah Asia Le Mans Series di Sepang, okey. Dan ada beberapa event-event yang grassroots kecil-kecil lah yang kita buat budak-budak ni lah. Meskipun dalam keadaan dunia dilanda COVID-19 ni, tetapi para ataupun tenaga pengajar di akademi ini tetap melaksanakan tugasan mereka sehabis baik sebab ilmu perlu diturunkan. Penilaian merupakan satu indikator penting dalam menentukan sejauh mana keberkesanan kursus yang dijalankan. Di Akademi Kemahiran Motorsport Temerloh Pahang ini, setiap pelajar juga perlu berhadapan dengan cabaran sebenar apabila berada dalam pasukan perlumbaan dan salah satu adalah melalui program Integrasi Teknologi Teknikal atau PITT. Inilah dia demonstrasi sebenar tugasan pelajar AKBM ketika di lapangan. Seharusnya kita perlu berbangga dengan kemahiran anak-anak tempatan dalam industri sukan permotoran. Majlis Pelancaran Program Integrasi Teknikal dan Teknologi Export Mission. Itu dia PITT. Baru saja dilancarkan sebentar tadi. Dan yang lebih menarik apa yang saya saksikan sendiri adalah kaedah ataupun cara para pelajar di sini menukar tayar jentera. Yang mana selalunya ini adalah antara latihan yang selalu diberikan di lapangan lah kan. Yang mana masa yang diberikan secara standardnya adalah 1 minit 30 saat ke bawah. Dan para pelajar di sini berjaya melakukan dalam tempoh 1 minit 2 saat sahaja.
Itulah dia sebab selalu diadakan orang kata membawa para pelajar ini ke lapangan sendiri kan. Dan mereka sendiri menyertai banyak acara-acara ataupun perlumbaan-perlumbaan sebenar kan. Inilah dia pendedahan yang terbaik untuk para pelajar. Kalau tadi saya sebut tentang PITT. Saya sendiri tertanya-tanya apa antaranya objektif PITT ini sendiri. Jadi cuba Cik Jazli cerita apa objektif PITT. Program ini bukannya selalu diadakan. Okey, jadi untuk pelajar-pelajar daripada bidang ni mendapat pengalaman sebenar, pendedahan sebenar dalam latihan teknikal tu, selalunya kita akan cuba cari dalam satu semester 6 bulan akan ada satu event atau acara sukan bermotor yang kita akan sertai. Tetapi selain daripada itu, saya mungkin nak tahu jugalah kan kebaikan-kebaikan lain membawa pelajar ini ke lapangan yang sebenar. Bila kita menada aras di acara yang betul, jadi pelajar-pelajar ni akan dapat input-input yang baik daripada pasukan-pasukan lagi. Contohnya, seperti yang saya maklum sebelum ni, cara-cara menyelenggara kenderaan. Daripada asas sehingga yang paling yang paling susah. Jadi bila dia dapat tengok daripada orang lain, jadi dia dapat pada situasi yang sebenar. Jadi dia tahu macam ni nak dibuat, macam ni yang dia perlu buat dan dia perlu menanda arah diri dia supaya sama level dengan tim profesional yang lain. Terima kasih seharian sudi bersama kami tim iGen. InsyaAllah kami doakan yang terbaik. Semoga terus maju jaya. Terima kasih sekali lagi. Sememangnya, peranan Akademi Kemahiran Belia Motorsport ini cukup hebat, cukup penting dalam melahirkan ramai tenaga kerja mahir yang cukup arif dalam bidang sukan pemotoran ini. Walaupun dunia sukan ini, industri sukan ini cukup terkesan akibat COVID-19, tetapi AKBM tetap melaksanakan objektif mereka untuk melahirkan lebih ramai yang cukup pakar dengan teknologi yang ada dalam bidang sukan pemotoran. Baiklah, saya akhiri iGen minggu ini yang kini berada di AKBM Temerloh Pahang bersama para pelajar yang segak bergaya. Jangan lupa untuk terus kekal bersama iGen di minggu hadapan di waktu yang sama. AKBM!